Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali. Kita nak bincang fasa kedua dalam bab zakat ni, membahagikan zakat kepada mustahak, kepada asnaf zakat lah yang berhak terima zakat ni. Orang yang berhak menerima zakat ni ada 8 macam dah. Dalam Quran ada sebut 8 macam ni. Pertamanya fakir. Ada bahan lah maksudnya ke apa dah. Yang keduanya miskin. Yang ketiganya amil zakat. Pekerja zakat, dia kutip zakat nak. Ni boleh lagi sikit dah. Yang keempatnya mu'allaf. Yang baru masuk Islam ataupun dijinak ke hatinya. Adalah bahan ni. Sama ada dia baru masuk Islam, ataupun dia ni orang yang jinak tak masuk Islam lagi. Ada bicara dah. Yang kelimanya hamba yang janjikan akan dimerdekakan, mekatak. Hamba mekatak boleh guna duit zakat untuk bayar bantu besar dia lah. Perjanjian macam mana dia tebuh dia biar jadi merdeka dia. Yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang, orang yang tak cukup pitih bayar hutang ni, takut jadi muflis, boleh bayar zakat dia lah. Yang ketujuhnya fi sabilillah, jihad perang lah. Fi sabilillah asalnya perang dah. Masuk dah itu alah jauh-jauh lah, masuk dekatnya perang lah dah dengan orang kafir dah. Yang ke-8nya Ibnu Sabi. Orang yang tengah jalan dah, putus berkalan dan sebagainya lah. Anak jalan ni kalau kira dah. Kita apalah dah. Yang ke dalil yang menunjukkan orang yang berhak terima zakat itu ialah ayat berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, amil zakat lah. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, mu'allafati qulubuhum, untuk merdekakan budak, wafir riqab, dan orang yang berhutang, wal gharimin, dan untuk jalan Allah fi sabilillah. Lepas tu, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan wa binis sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Fakir yang menjadi penerima zakat ialah orang yang tidak punya suami. Tak ada tok lelaki dah. Tidak punya ayah. Tak ada datuk. Tak ada nenek. Tak ada cucu yang wajib memberikan nafkah kepadanya, yang memadai kepadanya lah. Dan tidak pula punya harta dan usaha yang halal yang layak ni. Tak ada kerja yang sepatutnya lah. Cukup bagi dia lah. Yang akan dapat memenuhi keperluan hidupnya seperti makanannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya, dan segala keperluan asasi yang lainnya untuk dirinya. Dan untuk orang yang menjadi kewajipannya memberikan nafkah pada masa kebiasaan hidup manusia dah. Jadi bukan dia saja, bahkan anak bini dia dah. Yang wajib tangguh tu tak cukup lagi. Dia bermakan dia seorang cukup, makan anak bini tak cukup, jadi fakir juga dah. Ataupun miskin, fakir lah dah sini. Umpamanya seorang memerlukan untuk belanja pada setiap hari 10 dirham. Contohnya 10 dirham nak buat makan minum anak bini dia lah. Tapi untuk dia seorang dia, bukan anak bini dia, seorang dia ada 10 dirham ni. 10 riyal lah kita kata dah. Kita makan seorang boleh lah 10 riyal sehari dah. Tiba-tiba pendapatan kitanya tak cukup 2 riyal ada sehari dah. 3 riyal sehari. 3 dirham sini lah. 3 sehari. Sekalipun tubuhnya sihat dan minta-minta kepada orang lah. Sihat tapi tak cukup, kerja dia murah sangat gaji dah. Jadi dia masih dikira fakir lah. Kita kata gak 10 riyal sehari untuk seorang makan 300 lah. Tapi kalau dah anak bini lagi tak, sepatutnya contohnya anak bini dia 5 orang dah. Dengan bini dia 7 orang lah. 7 darab 10 riyal, sepatutnya gaji dia 70 riyal sehari paling kurang dah. Dah. 70 riyal darab lah dengan 30 hari. Berapa? 70 riyal. Banyak kat lah tak?
70 dah 30. 2,100 dah. Oh, gaji 2,100 ni gaji berapa cukup kita kata dah. Tak sampai 2,100 kata cukup lah. Makan minum anak bini lah. Tak kira rumah api lagi ni makan minum bagus ni dah. Nak yang begitulah dah gaji ni. Kalau tak sampai situ boleh kata miskin lah sesak dah. Gaji tak sampai 1,000 boleh kata sesak lah. Dah makan betul cukup dah. Berapa cukup dah. Syekh Ibn Hajar Asqalani Ibn Hajar Al-Haytami berkata dalam kitabnya bernama Tuhfah dah. Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin tu. Bahawa orang yang bekerja itu bukan fakir sekalipun ia tidak berusaha. Ini kata gitu pula dah. Dan orang yang punya harta namun punya hutang yang hartanya hanya cukup untuk bayar hutangnya sahaja atau hartanya tidak cukup untuk bayar hutangnya, yang masih belum mencapai kesengsaraan itu pun bukan fakir lagi sekalipun hutang itu segera mestilah dibayar dah. Tak panggil fakir lah. Istilah fakir ni maksudnya payah lagi dah. Dia panggil miskin boleh dah. Tapi bab fakir ni ya berat lagi lah. Mengikut mazhab kita lah. Dia macam-macam ada setengah mazhab tu. Kata miskin lebih teruk pada fakir dah. Maka kepadanya tidak diberikan zakat lagi yang menjadi bahagian fakir sampai dibayar dengan hartanya akan hutangnya. Nah, ini perhabis hutang dia dulu. Bayar habis piti dia dulu lah. Kalau kira benar ni lah. Bukan tu maksudnya perhabis peti dia harta dia dulu baru boleh kutip ambil zakat lah. Jika seorang memiliki rumah yang menjadi tempat kediamannya namun masih memerlukan yang lebih layak, maka ia masih dianggap fakir dah. Rumah tu ada kecil dah, tak layak dah. Sepatut ada 3 bilik kau gapo dak pai kurang dak. Lebih tak ada bilik sebilik ya dak. Anak tina jatuh duk luar belakang kau dah ataupun rumah tu buruk dak. Rumah kayu buruk dah. Jadi orang fakir lah. Dan juga seorang yang memiliki beberapa lembar pakaian, sekalipun pakai itu untuk menghiasi dirinya. Sikit sangat. Dan demikian juga seorang yang memiliki hamba, yang diperlukannya untuk jadikan pelayan, sekalipun hamba itu ada beberapa orang yang dipergunakan untuk membantunya melakukan pekerjaan yang mungkin kalau sendiri yang mengerjakannya akan menghilangkan muruahnya. Hamba tu kerja berat-berat lah. Kalau buat kerja gitu, boleh pitih tapi kan, dia buat sendiri jadi malu muka dah. Tak tahulah kerja iguana siapa kehina semua dah. Akan terjadi kesulitan yang kebiasaannya tidak dapat dikerjakan sendiri tanpa bantuan pelayan tadi. Atau kerja dia mesti ada bantu dah. Kita tak boleh buat kerja buat dah. Jadi berapa cukup makan tak cukup makan dah. Tengah kata dah. Dia orang ni pun masih dikira fakir lagi dah. Dan juga kalau seorang guru sekolah atau mufti memiliki berapa buah buku agama dan berapa buah buku agama dalam ilmu pengetahuan pelengkap namun ia menghajakkannya, memerlukannya lah. Sekalipun memiliki berapa buah buku yang membicarakan satu disiplin ilmu atau beberapa buah buku yang judulnya sama lah. Demikian juga orang yang dapat melakukan pekerjaan yang haram atau yang kurang layak dinilai dari segi etikanya dan mempunyai harta tetapi berada di tempat lain yang jaraknya 2 marhalah, jauh sangat lah. Atau lebih dalam dulu ni lah ni boleh transfer account nak dulu kan jauh dah. Atau lebih atau mempunyai harta yang masih dihutang orang dalam jangka waktu yang cukup lama dah. Orang buta tak bayar dah. Pitih ni dengan orang lah. Dia tak ada pitih dia dah. Orang tu tak bayar hutang. Maka masih dikatakan fakir lagi lah sampai harta yang dihutang tadi dibayar diterimanya lah. Hartanya yang berada tempat yang jauh sudah berada tangannya dengan syarat kalau tidak diperolehinya orang yang menghutang, kalau tidak diperolehnya orang yang menghutanginya. Syarat ni kalau dia tak berhutang dulu dah sebelum dia terima zakat kira dah. Kalau seorang yang tidak bekerja kerana sibuk menghafal Quran atau mempelajari ilmu pengetahuan fiqh, tafsir, hadis, tasawuf dan lain-lain ilmu pelengkap yang lainnya, dan menurut kebiasaannya ia mampu bekerja, maka masih dihitung fakir. Ni orang ngaji lah. Orang ngaji ni dia panggil fakir dia. Kalau kita nak bayar zakat pada orang ngaji, kes ni lah. Kes yang fakir. Kira tak boleh nak cari kerja sendiri dah. Jadi bawa cukup makan dia, boleh ngaji lah kita anggap begitu ngaji dia. Begitu juga anak yatim semata-mata yatim tak bukan asnah zakat. Atas dasar yang ngaji, oleh sebab itu kita nak dapat ngaji juga dah untuk anak yatim ni. Atas dasar ngaji itulah kita harapnya untuk fakir. Bukan atas dasar sabilillah ataupun atas dasar semata-mata anak yatim bukan asnah zakat. Jadi dia atas dasar fakir lah. Kalau dia mewah dah cukup dah,
Dah, tak perlu juga dah. Gitulah dah. Atas dasar fakir lah. Nah, tak cukup itu nak. Padanya diberikan bahagian fakir agar dapat mencapai dituntutnya. Kerana kemanfaatan ilmu bukan hanya untuk dirinya sendiri sahaja, tetapi juga untuk orang lain. Jadi ilmu ni besar lah. Biar jadi manfaatnya pada masyarakat tu besar lah. Tapi ilmu tu gitulah, biar betul ke dah. Kalau ngaji kat sekolah kat walaupun punya pondok dak. Ilmu pelik-pelik kita dengar dah. Tok mai ilmu hak pelik-pelik siapa kau? Siapa kau pelik benar lah dak. Tolak hadis naga apa dak. Bunyi pondok dah. Tok mai duk suruh ijazah. Hak pelik-pelik bukan ijazah berdasarkan hadis Nabi yang sahih dah. Tok mai amal pelik-pelik suruh ijazah. Jumpa dalam kitab mana pakai agama belaka dah. Tu bukan ilmu. Bukan semua dari kitab tu terima belaka. Nah, kena tapih. Ada benda terima, dia tidak. Dan bukan tolak belaka kitab. Tu bukan ngaji juga tu. Ilmu ni kena tapih. Ada benda-benda yang berdasarkan dari yang sahih. Kita amalkan. Boleh diamalkan. Boleh diajar kepada orang kampung. Kalau benda pelik-pelik tu, tawakuh dulu. Jangan duk amal. Jangan duk ajar kampung ni. Duk pakai ajar habis ni. Cakap jumpa dalam kitab. Kitab pelik-pelik pun ajar juga. Kitab betul. Dah kan dia ada seluruh hak pelik dah. Tak boleh untuk sebar juga kan dia salah, tersalah tok guru, tersalah cetak, tersalah macam-macam lah. Dari sampai itu menuntut ilmu yang disebutkan di atas adalah fardu kifayah ni. Jadi tugas dia orang lain sepatut semua orang belajar. Dia ambil tugas mengaji, belajar, jadi orang lain terlepas tanggungjawab mengaji. Jadi kena belilah pitih dia, cakap dia mengaji saja tak ada pitih. Gitu dia. Tak boleh kita kata kita kerja sekolah dia nak makan free dah. Dia betul buat kerja kita. Kerja kita pun ngaji juga sebenarnya belajar dah. Sebab dia tak ada masa nak buat kerja nak ngaji, maka kena builah pitih dia. Dia tengah buat kerja kita nak. Fardu kewajipan kita sepatutnya ngaji. Dia tolong ngaji kita dah. Gitu keadaannya dah. Berbeza kalau sibuk kerana mengerjakan ibadah yang sunat seperti solat dan lain-lainnya dan mengerjakan khalwat dah. Ni tapo di mana-mana. Khalwat ni sebenarnya tak boleh gua. Ada kata Nabi tu sebelum syariat tu Nabi tak lantik jadi Nabi lagi. Masih dia tapa gua tu. Bila dia bertapa di gua tu sudah dah. Lepas habis dia tapa gua tak tapa lah. Nabi suruh tak ada dah Nabi tapa dah. Nabi suruh dakwah. Allah suruh dia dakwah dah. Lepas tu bila disyariatkan masjid, ada masjid ke apa dah. Nabi suruh itikaf di masjid dah, bukan tapa gua dah. Habis dah zaman tu dah. Kalau kata boleh berlaku ke? Boleh berlaku nikah no kapi zaman bila Islam boleh dah. Tak semaya sebelum tu semaya pun tidak difardukan lagi. Boleh tak semaya lah Islam ni ambil syariat awal mula dah. Tapa gua tak mau mula Nabi mereka awal mana lepas dia terima wahyu ke apa lepas tu tak pergi gua dah Nabi dah. Jadi lepas tu Nabi buat masjid ke apa, Nabi suruh tapa di masjid. Tiba-tiba kita nak tapa gua juga. Dia ambil zaman jahiliah. Nabi tak jadi Nabi lagi dah. Jadi tak kena gitu dah. Jadi bekerjakan khawat kau tapa gua, kau tapa masjid, kau tapa masjid pun itikaf pun kita tak orang ni tak berhak terima zakat. Maka tidaklah diberikan zakat padanya dan bahagian dari bahagian fakir kerana manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri saja. Jadi tak tunai fardu kifayah dah. Yang semai dia bukan fardu kifayah untuk seluruh umat dah. Tapi ngaji ni fardu kifayah. Dia tolong ambil kerja buat orang lain. Orang lain sibuk duk buat kerja buat, siapa tak ngaji, dosa lah orang lainnya. Untuk elak orang lain dosa tu, siapa dia orang lain orang yang mengaji tu kira lepas ke tanggungjawab dosa orang yang tak ngaji, orang tak ada ngaji dah. Itu fardu kifayah kan. Tapi hang ibadah ni tak ni. Ibadah ni ibadah masing-masing ni. Ibadah sunat. Tidak disyaratkan pada sifat fakir itu tidak mampu bekerja. Baik kerana sakit. Dan sebagainya dan tidak disyaratkan bahawa ia tidak sampai minta-minta ni. Jadi tidak mestilah dia mampu bekerja kau tak mampu bekerja kau. Dia tak ada pitih sungguh dah. Tak mampu sungguh. Walaupun mampu bekerja dah. Tapi kerja buat dia sikit dah. Jadi dia masih berhak terima zakat lah. Dia tak mestinya orang terima zakat ni dia siapa minta-minta. Kadang-kadang dia malu meminta-minta. Siapa kau lapak ketar dah. Tak minta lagi dah. Tak ada pitih ketemu lalu. Sesok ketemu. Tapi dia tak sempat minta. Tak akad darah pitih. Tak akad darah putih. Tapi tetap lagi kita
cari berhak wajib lah bagi zakat ke orang jenis begini ni. Walaupun kita ada putih tak pergi minta di pusat zakat ke apa jenis malu ni, jenis tak reti kau, jenis malu kau dah. Jadi dia tetap berhak terima zakat ni. Miskin yang menjadi penerima zakat tu baru pertama kita bincang asnaf zakat pertama itu miskin fakir baru dah fakir. Fakir ni makin low tak cukup dah. Kalau kita cerita saat ni 10 riyal sepatutnya cukup. Dia makan 2-3 riyal dah. 2-3 riyal je pitih boleh sehari dah. Gaji dia kan 2-3 riyal dah. Untuk dia dan untuk dia seorang ni cerita ni. Kalau untuk anak ni kira 2-3 riyal anak dia juga dah. Kita kata orang miskin ni sepatutnya gaji 2-3 riyal lah kita kata. 3 riyal. 3 riyal darat 30 90 riyal je gaji sebulan. Ataupun kalau duduk anak bini dia ada 5 orang anak, ada bini dia, jadi sekali dia 7 orang lah. 7 darat 3 21 riyal sehari. 21 riyal darat 30 dah. Ni 3 kosong ni. Gaji ni 30. Ni orang fakir lah, fakir sungguh lah. Bukan miskin ni fakir lah. Dah. Ni 30 gaji dia untuk 7 orang sekeluarga dia tu. Fakir lah dah. Dah. Kita kira dah. Ni pula nak cerita miskin pula dah. Miskin yang kedua ni, asnaf zakat ni miskin. Orang berhak terima zakat ni miskin. Juga ni. Miskin yang menjadi perantara penerima zakat ialah yang memiliki harta atau usaha yang halal lagi layak dengan kedudukannya tapi tidak cukup untuk belanja dirinya, dan untuk mereka yang menjadi kewajipannya untuk diberi nafkah pada masa yang kebiasaannya manusia dapat hidup. Umpamanya diperlukan untuk biaya hidupnya 10 dirham. Kita kata 10 RM lah. 10 riyal dah. Sehari dah sore tu. Makan pagi, makan petang, makan malam 10 riyal dah. Tapi ada padanya hanya 7 dirham saja dah. Atau 8 dirham. Belumlah cukup untuk perbelanjaan yang layak baik untuk makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya dan semua keperluan yang mesti dikeluarkan seperti yang terangkan terdahulu dalam huraian mengenai fakir, sekalipun masih memiliki harta lebih dari senisab. Harta lebih senisab tapi nak makan siapa tahu dah. Tak cukup dah. Maka masih dianggap miskin lagi kalau dia ada harta senisab pun pada masa tu, lepas tu guna-guna habis. Tak cukup juga dah. Imam Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin, terkadang seorang memiliki 1000 dinar pun namun ia masih dianggap fakir, dan terkadang hanya memiliki kapak dan tali tapi ia dianggap mampu dah. Seorang memiliki rumah tempat tinggal tidak menghalangi dikatakan miskin, dan masih memiliki benda yang lain seperti terangkan pada bahagian fakir dah. Jadi ada benda-benda pun kan kita anggap dia ada motor, ada kereta, kira kekayaan ni dia, padahal dia ni ramah anak bini ramah dah. Ada kereta pun bayar hak murah dia, atau apa ada bui ke apa mana tahu kita dah. Jadi dia ni nak ramah kada rumah tu memang tak pelah gapo dah, tak cukup PT dah. Tadi ada macam-macam lah dah. Jadi kadang-kadang ada PT sikit pun 1000 pun sebentar lah adanya, lepas tu tak ada lah dah. Bukan dia tak kerjanya sikit gaji nak terus ke situ dah. Masa ada 1000 tu sebentar je, bukan ada 1000 sampai setahun dah. Sepatutnya guna lah dah, tapi nak punya masa ada pun tak akan sampai lah 1 tahun tu, memang sebentar je ada PT. Jadi kiranya orang tetap boleh terima zakat. Kalau kita kira 8 riyal dah, 8 riyal darat 7 lah kita kata 5 orang anak biasa rolik lah kita kata 5 orang dah. Siapa dengan bini dia 8 darat dengan 7 lah, 8 darat 7 berapa? 5 penel dah, 5 penel dah. 5 penel darat dengan 30 berapa? Kosong ni 3 lepas belah, 5 3 15 8 5 3 lepas 19 dah. Nah, yang 15 ni 3 lepas belah, 5 3 15 16 1920 dah, 1700 dah. Ya, kalau 1700 ni paling itulah kita kata itulah miskin lah, bukan fakir lah, miskin lah. 1700 gaji miskin lah.
Memang cukup lah dah dengan hidup pelda ni nak. Kalau kira ni tahu lah cukup kau kita kata 10 hias hari nak pasang bukan makan minum saja nah. Elektrik air dah. Lepas tu ngaji anak sekolah lagi lah. Lepas tu kenderaan lagi nak pergi ngaji lagi dah. Jadi banyak kargo lagi tu dah. Sebenarnya ada loan ni, zaman loan ni dah. Jadi takrif dia mesti berubah lah dengan keperluan semasa. Zaman dulu baru cukup makan minum pada dah lah. Pada sayur pada tanah belakang rumah dulu dah. Loan ni tidak gitu lah dah. Dah. Macam-macam dulu ngaji sikit-sikit lah dah. Loan ni ngaji macam-macam anak perlu ngaji dah. Tak masuk juga lagi dah. Itulah cerita loan ni lah. Okey, lepas tu orang yang diberikan nafkah oleh ayahnya, datuknya dah, neneknya, anak-anaknya dah, cucunya sampai suaminya dah. Bukanlah dikatakan fakir, dan bukan boleh dikatakan miskin kerana ia dianggap mampu dengan nafkah itu. Itu lelaki sebenarnya dah. Tapi kalau untuk lelaki tak mampu, dah. Tak cukup, dia tak cukup juga lah. Dan ia tidak boleh mengambil bahagian fakir dan miskin, namun boleh bagi yang memberi nafkah. Dan lainnya memberikan zakat kepadanya dari bahagian mu'allaf jika ia termasuk mu'allaf, atau dari bahagian orang yang berhutang kalau ia memang berhutang, atau dari bahagian Ibnu Sabi dan sebagainya lah. Kalau jadi kalau dia ni di segi nafkah dia tak wajib zakat lah, tapi dia tak boleh terima bahagian kalau fakir miskin lah. Tapi kalau ibu hutang dia, bini hutang dia, banyak hutang dia, tak lelaki ni ada pitihnya. Jadi dia bayar hutang bini ni boleh ambil zakat pitih tak lelaki ni. Pasal hutang ni bukan kait dengan fakir miskin. Tapi fakir miskin tanggungjawab tak lelaki dia, makan minum dia lah. Tak ada kaitan lah. Begitu juga dia kalau dia ma'alah, bini dia baru masuk Islam dah. Tak pujuk hati bini dia jangan murtad ke apa dah. Jadi tak lelaki dia menikah ni boleh bui dah atas dasar nafkah tu suku dia, atas dasar lain pula, atas dasar mu'alah. Ni gitulah cerita dia ni. Ataupun berhutang, ataupun Ibn Sabi dah. Tapi Ibn Sabi ni payahlah sikit dah. Mungkin sekali tak lelaki dia dah. Dah. Tapi kalau dia gejala mana-mana sesak dah, tak ada pitih nak balik ke apa, ibu lah pitih atas dasar zakat tu boleh lagi lah, tak lelaki ibu lah. Dan diketahui dari huraian di atas bahawa bapa atau nenek, datuk lah, bapa atau datuk boleh memberikan zakat kepada anak atau cucu yang diberikan nafkah oleh ayahnya. Dah. Atau nenek dengan syarat bukan kerana sifat fakirnya atau sifat miskin, tapi kerana mu'allah ataupun kerana berhutang ataupun kerana Ibn Sabi atau lainnya daripada ataupun jihad pergi boleh lagi dah. Dah. Bukan kerana tadi kan bukan kerana fakir atau miskin. Kalau fakir miskin nafkah tu wajib atas mokpok, tapi hak atas dasar lain hutang ni. Dah hutang gapo-gapo tak laki kena bayar hutang dah. Piti-piti gapo dah. Bolehlah kita kata atas nas zakat. Asna gharim lah hutang dah. Dan juga boleh anak atau cucu menyerahkan zakat kepada ayah atau nenek yang diberikan nafkah dengan syarat seperti yang disebutkan tadi. Gitulah. Nabi nafkah ni ayah tu pada anak cucu ni. Selagi anak cucu untuk bayar nafkah kepada ayah dan tok dia dah sampai ke atas. Kalau ayah dan tua tak ekat kerja ke apa, memang tanggungjawab anak lah bayar nafkah ni. Dan sepatutnya gitulah, ayah dia tua kat boleh buat kerja buatnya dah. Anak yang kerja ni kena tanggung lah nafkah, makan minum tok nenek dia dah. Ayah tua dah. Ni waktu cara bukan dia dah. Jadi kena bisa lah pitih ke ayah. Boleh kerja dah. Dia kerja. Lama mana dah ayah buat kerja dah. Ayah mau buat kerja sampai ketua ketiri dah. Norih laga apa dah. Nak besar 10 hari anak dah. Dan besar anak biarlah. Anak lah pegang tok nenek bagi berapa sore, 300, 400, 500 sore. Biar tok ayah ni biar caw ke masjid balasah lah. Dah. Ataupun buat NGO tertentu lah dah, dakwah tertentu dah, cara ke benda lain dah, boleh cara cari meeting untuk norih lagi dah. Gitu dah ceritanya dah. Suami boleh memberikan zakat kepada isterinya dengan syarat yang disebutkan di atas lah. Syarat ni bukan nafkah lah, syarat zakat lain lah. Tapi kalau diberi nafkah itu ma'alaf, maka janganlah diberikan kepadanya semua bahagian ma'alaf, tapi dalam batas yang tidak menyebabkan dia dikatakan mampu lah.
agar tidak terhapus wajib nafkah kepadanya dah. Nafkah tu jangan tu kalau jemaah bawa masuk Islam, jangan siapa je kaya pula dah. Bersekadanya pujuk hati dia lah. Kalau isteri menerima nafkah dari suaminya namun jumlahnya tidaklah cukup kerana suami tidak mampu dah. Atau makan isterinya yang layak lah, lebih banyak, makan isterinya lebih banyak dan makan orang daripada makanan orang biasa lah. Bini jenis makin banyak lah, keturunan makin banyak lah. Maka boleh isteri mengambil zakat sekadar jumlah untuk mencukupi nafkah yang diberikan suaminya. Tak cukup lah, ambil zakat boleh lah. Ataupun untuk lelaki ambil zakat untuk tanggung keluarga dia, gitu lah dah. Ataupun isteri dia terus direct ambil zakat daripada pusat zakat, boleh juga dah. Kalau suaminya berada di negeri yang lain dan suami tidak meninggalkan harta dan isteri tidak dapat berhutang untuk nafkahnya, maka isteri boleh mengambil zakat. Nak berhutang mungkin mudah dah. Kalau berhutang bank pun dia nak selit gaji macam-macam lah tak. Tak ada gaji kan, berhutang kan dah. Atau kerja sendiri dah. Dan sunat bagi isteri memberikan zakat kepada suaminya sekalipun oleh suami wang itu disedekahkannya pula kepada isterinya. Untuk lelaki miskin dah. Nak kerja ke apa tak cukup. Jadi untuk lelaki dia nak pegang anak bini payah dah. Bininya adalah harta sakau ke apa dah. Kaya juga dah sikit dah. Jadi boleh diberi kepada lelaki dia dah. Si PPT ambil lah ni zakat dah. Untuk lelaki tak cukup dah. Jadi beri zakat tu nak bayar balik. Untuk lelaki nak beri balik ke anak bini dia boleh lah. Okey, tanggungjawab isteri, tanggungjawab anak-anak ni dah. Tanggungjawab untuk lelaki dah. Fakir dan miskin yang belum mampu bekerja, baik sebagai pengrajin atau sebagai pedagang, ikutlah ambil upah ataupun nego, atau diberikan zakat, sekira-sekira cukup untuk perbelanjaannya dalam masa kebiasaan orang hidup. Jadi nak beri zakat ni bukan siapa kaya, siapa yang cukup makan minum dia. Kena beri seramai mungkin lah. Kalau kita beri sore tu siapa kaya tak ada bebas. Zakat ni untuk dia cukup makan minum dia. Sedangkan umur yang biasa ialah 60 tahun. Maka kalau umur fakir atau miskin itu sudah mencapai 40 tahun, maka tinggal umur biasanya harapan hidup 20 tahun lagi. Maka diberikan zakat kepadanya sekira-kira cukup untuk biaya hidup dirinya selama 20 tahun lagi. Lebih banyak kira-kira ni nak. Tapi kita lah, kita beri becek lah, tak usah beri sekaligus. Macam pusat zakat lah, beri sikit-sikit masuk account kalau gitu lah. Maka dengan cara seperti itu dikiaskanlah dengan orang yang kurang umurnya dari 40 tahun atau lebih sampai ke atas umur kebiasaannya atau lebih. Maka diberikan zakat sekadar mencukupkan belanja hidupnya selama setahun saja dah. Jadi nak beri cukup tu, tengok ya siapa minta miskin. Kadang orang miskin patut kaya lah. Kena beri. Jadi pusat zakat atau pihak berwajib, tengok keadaan dah. Dan dimasukkan dengan diberikan itu bukanlah emas atau perak yang cukup untuk masa itu, tapi yang dimasukkan yang diberi adalah yang dipergunakan untuk pembeli makan dalam masa yang disebutkan di atas. Cukup setahun lah. Kita kata saat ni lah. Untuk makan. Maka hendaklah diberikan dengan zakat tadi dengan izin imam seperti kebun, memadai sewa atau harga buahnya untuk belanjanya dalam masa yang sisa umur manusia yang kebiasaan agaknya mampu dengan perantara zakat. Selagi zakat ni tidak mesti bayar. Makin ini saja kadang-kadang bayar untuk dia dapat berdikari dia, bayar sewa tanah, sewa kedai kau tak. Gitulah dak. Sekadar untuk dia boleh berdikari dah. Maka kebun itu dimilikinya dan diwariskan kepada keluarganya kerana kemaslahatannya kembali kepadanya juga dan kepada mustahak yang lama dah. Kalau dapat kau boleh beli tanah ke apa bui lah. Siapa yang beli usaha kau, dah cara untuk dia dapat berdikari boleh juga dah. Inilah tentang fakir dan miskin yang tidak mempunyai kepandaian, tidak boleh berdagang lah. Dah tak pandai ke apa, kita nak suruh siapa berdikari sendiri pun pusat zakat lah ni pun buat dah. Tetapi yang pandai berusaha kerana adanya pengalaman, maka diberikan zakat untuk membeli alat yang diperlukan dengan pekerjaannya sekalipun jumlahnya cukup banyak. Kalau dia ada kemahiran tu, boleh zakat ni buat satu beli alat untuk dia nego untuk kerja buat dia boleh ni. Kerana dia lebih baik lah, kita lebih untuk jangka panjang siapa yang boleh berdikari tu lebih baik dia beri zakat yang siapa yang boleh berdikari untuk dia cari PT sendiri dia. Daripada kita beri stokor dah, beri makan minum saja. Lepas tu
habis makan ni, minta pula zakat tu cukup sama pitih dah. Jadi dia tak boleh berdikari sampai bila-bila dah. Gitulah dia kata sini. Maka hendaklah dibelinya alat-alat itu dengan izin imam lah pemerintah. Ni istihad pemerintah lah Nabi dah. Dan kalau memiliki keahlian lebih dari satu macam dan setiap macam dari keahliannya memadai, maka diberilah zakat untuk membeli alat yang murah harganya. Alat untuk dicari pitih sendiri dah. Buat alat buat kuih, alat buat apa kata takoyaki, alat buat apa sate, alat buat goreng, buat masak, kau ikutlah dah. Dan kalau dianggap memadai sebahagian dari keahliannya, maka dibeli alat untuk pekerjaan yang memadai semua keahliannya sahaja, maka diberikan zakat untuk membeli alat dalam beberapa macam pekerjaan yang boleh dibuatlah. Ditambah lagi dengan membeli kebun untuk mencukupkan biaya yang kurang dan penghasilan pekerjaannya. Siapa tahap beli kebun, boleh dah. Supaya boleh nanam, cocok tanam, apa berdikari sendiri. Itu lebih efektif daripada BPT. Makanya saja lah. Tapi nanti bertaruh lah dah. Orang tu cacat, orang tu malah doa kau dah. Ataupun itulah kata-kata ada kemahiran ni dah. Dah ada bimbingan kemahiran. Jangan bisa saja tak bimbing pula dah. Habis. Sia-sia juga harta zakat dah. Dan kalau seorang yang pandai berdagang berniaga dah, maka hendaklah diberi modal kepadanya dan zakat yang diperkirakan labanya cukup untuk biaya hidupnya sampai akhir usia yang kebiasaannya dah. Bukan memang siapa yang mati ke diri dah, siapa ni 70 dah. Kita kira ni, beri niaga ni dia boleh beri alat ni siapa dia boleh niaga, siapa umur 60 dah, gitu kita kata dah. Kalau dimilikinya kebun yang hasilnya tidak cukup untuk biaya hidupnya sampai akhir umur manusia yang biasa, hendaklah ditambah lagi dari zakat untuk membeli keperluan hidupnya. Gitulah dah. Tak cukup lagi, beri lagi pitih lain dah. Kalau memiliki modal sebanyak 90 dirham, tetapi labanya tidak cukup untuk biaya hidupnya, terkecuali dengan modal sebesar 1 dirham, maka hendaklah diberi zakat. 1 dirham lah. Nabi 1 dirham lah. Kalau tak cukup 90 dirham lah. Siapa cukup ni? Penting siapa cukup lah. Okay, ambil zakat ada 9 macam dah. Ni kita habis dah bab fakir, bab miskin. Miskin ni kita baca yang kedua, bagus dah. Ketiga ni dah. Ambil zakat. Yang ketiganya ambil zakat. Ambil zakat ada 9 macam. Sa'i pertama, sa'i ialah orang disuruh oleh sultan atau wakilnya untuk mengambil harta zakat. Zakat dah. Harta zakat, maka sultan yang menyuruhnya wajib menyuruhnya wajib dah. Disyaratkan pada sa'i jalan, maka ia ahli pada bidang yang ditugaskan padanya. Sa'i dari semua macam zakat hendaklah lelaki dah. Sa'i dari semua macam zakat ni lelaki muslim berakal, balik, berdeka, jujur, mendengar dan melihat. Orang juga zakat ni sa'i orang jalan-jalan ni. Jadi dia kena tu dah syarat dia dah. Ahli. Dia kena pandai dah. Tamu dia tak pandai kutip zakat nanti tak pandai. Kutip zakat tumbuhan nak kira tak pandai. Ni mausak, tak ada pedah gitu dah. Yang keduanya, ambil zakat ni katib. Ialah orang yang mencatat atau zakat yang terimanya dan semua yang wajib melakukan zakat. Okey ni kita kira macam kira pejabat lah, kira pejabat. Pejabat zakat dia ada jo rekod dah. Jadi dia pun ambil zakat dia walaupun dia tak kutip gi mari-mari tempat kebun ladang, rumah orang ke apa dak nah. Yang ketiganya qasim, ialah orang yang membahagi-bahagikan harta zakat. Orang bagi harta zakat pun dia walaupun dia tak kutip, dia ambil juga dah pekerja zakat juga dah. Yang keempatnya hasyir, ialah orang yang mengumpulkan semua orang wajib melakukan zakat. Jadi orang joki kau dia. Orang jo urus joki orang ni berhak bayar zakat berapa, orang ni bayar zakat berapa dah. Dia tak kira kutip dah, dia joki kau dah. Yang kelimanya arif, ialah orang mengenal orang yang berhak menerima zakat ni. Dia juga kenal dia cari sekapu tu siapa yang berhak terima zakat. Dia pun boleh gaya sikit dah. Dia tanya-tanya orang, dia cek buat kajian siapa dia berhak terima zakat dah. Buat culur kau gapo ikutlah dah. Jadi orang ni terima zakat. Yang keenam hasib, orang yang menghitung zakat. Ni apa? Accountant gapo lah. Dia kira pitih zakat dah. Yang ketujuh hafiz, ialah orang yang melihara harta zakat. Jaga gapo dah. Dah. Yang ke-8 jundi, ialah orang menjadi pengawal harta zakat dah. Dia kawan-kawan lah, ikutlah kawan. Yang ke-9 dia jabi. Ialah orang yang dapat memaksa orang untuk mengeluarkan zakat ni. Ini boleh berapa yang dia boleh paksa orang bayar zakat ni.
Dan boleh saja ditambah lagi dari jumlah yang disebutkan di atas yang sesuai dengan keperluan lah. Jangan lebih pula. Buat pejabat duit zakat lebih hak dan tak usah lah guna peti zakat ni. Sedangkan sultan, wakil dan qadi tidak termasuk amil ni. Sultan rajin tak boleh terima duit zakat ni. Wakil ke qadi ni. Kerana gaji wali, gubernur dan qadi dibayar oleh sultan yang diambil dari 1/2 dari harta Baitul Mal yang dipergunakan untuk kepentingan umum, bukanlah dari harta zakat. Kena harta lain lah. Tapi qadi boleh mengambil zakat kerana sifatnya fakir lah. Salah ke qadi tu fakir lagi, boleh terima zakat dah. Atau orang yang terhutang. Atau dia berhutang dah. Jika tidak diberi gaji dari Baitul Mal. Jadi dia ada hutang tak mampu bayar lagi. Dan tak cukup itu, dia boleh minta zakat juga. Oleh pihak qadi dah. Semua anggota amil zakat ni, pekerja zakat disebutkan di atas, diberikan harta zakat sekadar upah yang disesuaikan dengan tugasnya sahaja dah. Dan tidak boleh lebih dari itu. Jadi benda tu kena sesuai lah. Bukan pada kira banyak pada. Ia kena kaedah buat lah, kaedah mana. Biar jangan siapa kau ambil asnaf zakat lain, siapa ke asnaf zakat lain tak cukup. Kena ambil zakat. Orang fakir miskin banyak lagi perlu dah. Menggama dia. Leh kita kira apa pun cukup dah. Tapi kau lain lebih miskin lagi dah. Kerana kalau mengambil upah lebih besar dari upah yang semesti diterimanya, maka perjanjian mengupah itu batal. Maka jumlah yang lebih dari upah yang dikembalikan kepada semua mustahak zakat yang lain. Gitulah dah. Kita bicara dekat tu saja kali. Pasal panjang lagi ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.